استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يرفع الله بها المؤمنين درجات عاليات. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله خير العباد الهادي إلى طريق الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهم آمين رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dapat sama-sama walaupun dalam keadaan hujan, sama-sama kita meneruskan jadi maknanya amanah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama kita hadirkan diri kita awal-awal ke dalam masjid, insya-Allah. Mudah-mudahan sebelum kita menanti mana satu kewajipan iaitu solat Jumaat, jadi mana kita cubalah kita memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Salatu wassalamu alaik ya nasiral huda ya khairan khalqillah. Ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Habib salamun alaik salawatullah alaik ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik ya Habib salamun alaik salawatullah alaik. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama dan kita teruskan ada misi penghayatan ataupun dipanggil peringatan untuk diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di antara yang pertama sekali ialah kita bukan nak cerita bab Nabi, nak cerita apa yang diperlakukan oleh Nabi, iaitu dalam amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bab solat kita. Jadi Nabi SAW menegaskan kepada kita semua, bila kau nak melakukan amal ibadah, pastikan kau buat itu ikut seperti mana aku buat. Mana nas ialah sallu kama raaitumuni usalli. Naklah kamu bersolat seperti mana kamu melihat aku bersolat. Jadi macam mana kita nak melihat mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat? Jadi mana kita pasti kita datangkan nas-nas ataupun dalil-dalil untuk memperkuatkan kita supaya kita ini apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, takbir daripada awal kita takbir sehinggalah kita memberi salam, kita ikut apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peringkat yang pertama, walaupun kita ni kita melihat kepada orang yang mana sempurna sembahyang, bagi orang yang mula-mula sekali kita tengok kita ni tak pandai, lepas tu kita melihat kepada orang yang pandai. Hendaklah kita melihat kepada orang yang sempurna solatnya. Jika kita melihat dan juga mempelajari solat daripada orang yang tidak sempurna solatnya, pasti maka kita tidak akan mempelajarinya
tidak akan dapat mempelajarinya. Sebab apa? Orang yang melakukan solat tersebut, maknanya kita lihat kepincangan yang berlaku amalan ataupun perbuatan amal ibadah yang tersebut. Maka kita mesti, kewajipan kita melihat kepada, mungkinlah kita tengok orang yang berseban, kita tengok orang yang bijak, tengok orang yang pandai, kita tengok tok guru. Jadi maknanya kita mula-mula untuk kita nak memperbaiki jadi amalan solat kita, perbuatan-perbuatan di dalam sembahyang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lihat hadis Nabi SAW daripada Muhammad bin Sirin, qala inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sebab apa tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, solat ni adalah sebagai apa? Daripada Muhammad bin Sirin, dia telah berkata, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka kita kena menuntut ilmu lah dalam bab solat sekalipun. Walaupun kita boleh tiru tuan-tuan, kita tengok orang tu rokok, kita pun rokok. Kita tengok orang tu sujud macam ni, kita pun sujud. Kita tengok takbir orang tu duduk menari, kita pun menari juga. Jadi maknanya kalau kita ni tidak ada ilmu, pasti kita akan terikut-ikut. Dan syaitan sentiasa untuk nak menyesatkan. Jadi mana umat Nabi Muhammad SAW itu dari antara perjanjian syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ilmu itu adalah penting. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu pasti kita kena cari, dan ilmu itu tidak akan mencari kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu di antara step yang pertama. Sesungguhnya ilmu itu adalah jadi mana agama. Apa yang kita pelajari selama ini, kita rasa benda ni tidak berapa penting kepada kita. Walaupun kita duduk dalam keadaan ini, dalam keadaan yang keluh kesah, tetapi kita dapat juga sikit ilmu yang disampaikan oleh mana rakan-rakan kita ataupun para asatizah ataupun tok guru. Sikit saja yang kita dapat. Ilmu itu adalah agama. Itulah agama Islam orang panggil. Hadirin yang dirahmati Allah, maka hendaklah kamu melihat dari siapa kamu mengambil agama kamu. Jikalau engkau mengambil agama kamu daripada orang yang macam mana? Orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang jahil, orang yang berbagai-bagai orang lah. Jadi mana tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu di antara cara yang pertama. Sebab mana setan atau syaitan ini sentiasa akan menyesatkan kita. Sebab Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dia kata, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Apa kata Nabi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia kata, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman tuan-tuan? Kita semualah. Allah Ta'ala sudah iktirafkan kita ni sebagai seorang yang beriman. Allah Ta'ala sudah mengelarkan kita ni sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita perlu ialah berusaha untuk nak mendapatkan ketingkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya perlu berusaha, tuan-tuan perlu berusaha, semua manusia perlu berusaha. Kita nak ajar binatang perlu berusaha tuan-tuan, untuk nak ingatkan binatang tersebut. Kita nak ajar kambing pun sama juga, kita nak ajar beruk tuan-tuan sama juga tuan-tuan. Walaupun benda beruk tu seakan-akan macam manusia tuan-tuan, ada kaki ada tangan, naluri beruk tu tuan-tuan dia sama macam manusia juga. Cuma Allah Ta'ala tak letakkan akal saja tuan-tuan. Otak ada tetapi Allah Ta'ala tak letakkan akal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, la tattabi'u khutuwatis syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu ikut perangai setan. Macam mana kita nak tengok dia ni setan? Dia setan kita tak nampak tuan-tuan. Orang yang berperangai setan itulah setan. Kita nak hukum tak boleh, tetapi Allah Ta'ala sudah sebut. Kita nak hukumkan dia, kau ni setan tak boleh. Kerana setan itu akan datang kepada kita semula. Kita nak hukumkan dia, kau ni kafir dah, tak boleh. Itu hak, bukan hak kita, ialah hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran yang saya baca tadi ni, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut perangai setan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan
fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikut perangai setan, wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Kau tak boleh sorok-sorok lagi dah. Akhirnya kita akan nampak dia ni, oh rupanya dia ni setan sungguh rupanya. Dulu aku tengok dia pakai serban, dulu aku tengok dia ni semayang, rupa-rupanya curi duit masjid, tuan-tuan. Allahu Akbar. Rupa-rupanya itulah di antara yang Allah Ta'ala kategorikan di dalam Al-Quran, tuan-tuan. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, wa man yattabi' khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikut, seronok ikut mana benda-benda yang pelik tanpa kita mengetahui dan tanpa kita mempelajari ilmu yang sedalamnya, dalam ilmu solat, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu fiqh, dalam ilmu tasawuf, tanpa dia mempelajari sedalam-dalamnya. Bukan nak suruh mengaji dalam-dalam sangat, kan tuan-tuan. Jadi maknanya kita ambillah sebagai bekalan dalam kehidupan kita. Tasawuf kita nak kena ambil, tuan-tuan. Kalau tidak ada tasawuf, jadi tuan-tuan, kita ni tidak ada langsung. Maknanya zuhud kita, zahidnya kita, tawaduknya kita tidak ada langsung kalau kita tidak belajar ilmu tasawuf. Kalau kita tak belajar ilmu tauhid, kalau kita tak belajar ilmu fiqh, tuan-tuan, pasti apabila kita solat ataupun kita melakukan amal ibadah dengan keadaan yang tidak ada langsung, jadi maknanya orang panggil apa? Akhlak. Tidak mempedulikan sah ataupun batal dalam sembahyang mereka. Bila takbir saja garu sana garu sini, tengok sana tengok sini, macam-macam, tidak. Seolah-olah jadi mana Nabi tak ajar, tuan-tuan. Seolah-olah maknanya apa yang kita buat itu mana Nabi tak ajar langsung. Sedangkan Nabi sudah sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, hendaklah kamu bersalat seperti mana kamu melihat aku mana bersolat. Kau ambillah sedikit, kita usahalah ambil sedikit hadis-hadis, nas-nas yang ada di dalam Al-Quran sebagai sumber rujukan aku. Walaupun aku tak mengaji, baru mula nak mengaji, aku tak menuntut ilmu lagi, tapi macam mana pula kalau kita butuh huruf, tak tahu nak baca. Banyak yang Melayu pun banyak, tuan-tuan. Kuala Jakim, tuan-tuan, ambil Melayu tak pandai baca, Inggeris tak pandai baca, ambil mana bahasa Tamil pun ada juga, bahasa Cina pun ada juga, tuan-tuan. Itu usaha kita, mesti kita kena usaha lah. Walaupun kita baca tak boleh, usaha kita macam mana? Letak gigi, kita pakai gigi palsu pula, dah gigi semua tak ada. Macam mana baca bismillah, Fatihah pun dah tak betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada usaha lain tak? Ada. Pergilah cari gigi dekat kedai, tuan-tuan. Bukan kata baju saja boleh beli, gigi pun boleh beli, tuan-tuan. Bila letak saja gigi, Bismillahirrahmanirrahim, barulah boleh buat lagu Bayati. Ini Bayati pun sama, Nahwan pun sama, semua sama belaka, tuan-tuan. Tak ada benda yang tak sama, semua sama. Bayati pun sama, Nahwan pun sama, Sikah pun sama, lagu Kurdi pun sama, semua sama belaka, tuan. Sebab apa? Tak ada pagar dah, tak ada dah, tuan-tuan. Macam-macam boleh masuk. Bila pagar tak ada, tuan-tuan, bukan kata lembu saja boleh masuk, tuan-tuan, segala-galanya boleh masuk. Jadi masuk ke dalam ladang kita untuk makan tanaman-tanaman kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, nak beri semangat sikit je, suruh kita ni menuntut ilmu. Walaupun kita duduk dalam keadaan kesebukan, Allahu Akbar, nak datang sini, tuan-tuan, dia punya sibuk tu lain macam, tuan-tuan. Kalau kata pakai kereta, tuan-tuan, no, sorry, tak akan sampai punya saya. Daripada Selayang sana, tuan-tuan, Allahu Akbar. Aku nak cerita juga, aku nak beri semangat juga pada warga-warga Masjid Al-Bukhari ini, supaya walaupun kita sibuk macam mana sekalipun, kita pergilah masjid, dengar 5 minit pun cukup dah. Pergi kat Masjid Negara sebelum balik tu, pergi tengok, ada majlis ilmu dah. 2 minit dah balik, cukup dah. Sebab apa? Bila kita duduk dalam majlis ilmu, seolah-olah Nabi dah sebut dah, tuan-tuan. Tuan-tuan dah pernah dengar dah. Dah pernah dengar dah. Kalau barang siapa orang yang menjalani satu jalan nak pergi mana, tuan-tuan?
nak pergi ke majlis ilmu, Allahu Akbar, Allah Ta'ala akan mempermudahkan jadi mana jalan kita ke jalan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham ke tak ni? Hangguk semua, hangguk kan? Kok tak faham kan? Nak kena cakap Urdu lah kan? Wallahu alam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Yang keduanya ialah kata Nabi SAW, bila kita ada satu guru, setiap kerja mesti ada guru tuan-tuan. Silat ada guru, nak gunting rambut pada ada guru tuan-tuan. Saya seorang penggunting rambut, ada guru khusus tuan-tuan. Semua setiap jadi maknanya apa benda yang kita belajar semua ada guru belaka tuan-tuan. Kalau tidak ada guru nak gunting rambut, tak ada guru, siapa pun tak ajar aku. Dia gunting dan tengok. Orang gunting dulu baru cukur, ni dia cukur dulu tuan-tuan. Jadi maknanya tidak membetuli apa yang diajar oleh mana guru tukang gunting rambut tadi ni tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW? Dia kata guru akan memperbetulkan kesilapan. Itu sebab jadi maknanya di dalam untuk kita nak memperbetulkan jadi amalan kita seumur hidup tuan-tuan, kita mesti kena pergi masjid dan ada program tahsinus salat, memperelokkan solat. Tahsin Quran dah banyak dah tuan-tuan, tapi tahsin solat itu memperelokkan solat kita. Itu mana kita tak pernah seumur hidup kita duduk dalam majlis tahsinus solat, dia tak akan betul tuan-tuan. Kalau setakat kita pergi duduk dengar macam ni, oh macam tu rupanya, oh kalau kata tidak ada praktikal tuan-tuan, tak akan betul tuan-tuan. Hadis Nabi SAW, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bina Rasulullah yawman summan sarafa faqala ya fulan ala tuhsinu salataka, ala yanzurul musalli idza salla kaifa yusalli fa innama yusalli nafsihi inni wallah la ubsiru min wara'i kama ubsiru min baini yadayya. Kata Nabi SAW, masa singkat sangat tu, dia kena cepat sikit tu kan. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya pada satu hari Rasulullah SAW solat mengimami kami. Biasa setelah jadi tu imam lah kan. Setelah selesai solat, baginda bersabda, wahai si fulan. Sebab apa? Nabi dia kalau tu imam mesti duduk di depan kan. Kalau kita mana nak tahu langsung orang apa buat di belakang, kita mana tahu takbir macam mana, kita mana tahu kan. Jadi Nabi ni dia nampak tuan-tuan, apa yang kita buat salah di belakang ni Nabi nampak tuan-tuan. Itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Yang tu yang kita nak meraihkan sangat-sangat. Sebab apa? Allah Ta'ala sendiri menaikkan martabat Nabi SAW. Adakah kita ni menyambut menidur Rasul dengan bergerak itu mana dikira bid'ah ataupun sesat? Tidak tuan-tuan. Sebab apa? Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran berpuluh-puluh ke beratus kali tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala sendiri naikkan martabat Nabi. Takkanlah kita nak bergerak pun dikira sesat juga tuan-tuan. Tak logik langsung tuan-tuan. Dalam Quran pun banyak tuan-tuan cerita-cerita bab mengenai Nabi SAW. Setelah jadi selesai solat, baginda pun, wahai si fulan, hei si fulan ni dia mana, hei mengapa kamu tidak mengelokkan solatmu? Macam mana ni Rasulullah jadi tu imam, aku duduk belakang ni, macam mana dia boleh tahu pula? Itulah Nabi. Bukankah seseorang yang solat itu akan memerhatikan bagaimana dia solat? Okey, kerana sesungguhnya dia seseorang yang bersolat tadi itu mana? Untuk dirinya, bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya. Kau buat elok untuk engkau, bukan untuk orang, bukan untuk nak tunjuk kepada orang. Maknanya bila kita buat tuan-tuan, kita buat elok, kalau ada perasaan pada diri kita tu riak, itu jadi maknanya itulah dipanggil ilmu yang akan menghakikkan segala riak. Itu ialah ilmu tasawuf. Jangan duk kata pula ilmu tasawuf tu macam ayat acang pula. Tu dia. Tuan-tuan tahu sendirilah kan tu kan. Jadi mana tuan-tuan rahmati Allah SWT sekalian, akan memerhatikan bagaimana dia solat, kerana sesungguhnya dia orang yang bersolat tadi untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kau buat yang sunat, kau akan dapat ganjaran.
Setiap mana rokok, setiap perbuatan dalam solat itu semua ada nas belaka. Tahiyat pun ada nas, duduk di antara dua sujud pun ada nas, rokok pun ada nas, jadi mana memberi salam pun ada nas juga tuan-tuan. Tidak ada satu pun yang terlepas. Tu Nabi, dia akan memberitahukan kepada kita semua, tidak ada satu pun yang tidak ada, melainkan aku sendiri yang akan mengeluarkan nas-nas tersebut. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, fa inna ma yusalli li nafsi, dikata inni wallahi la ubsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata demi Allah sesungguhnya aku dapat melihat ke belakangku sebagaimana aku melihat di hadapanku. Macam-macam cara orang semayang dekat belakang ni. Ada yang takbir memusing-musing, ada juga. Kenapa ni kau takbir memusing-musing? Yang tu saya tambahlah. Itu saya tambahlah. Nabi tak tegur lah macam tu kan. Nabi dia kata, kenapa kau tak memperelokkan solat kamu? Dia pun pelik. Kenapa ni rupa-rupanya Nabi nampak di belakang. Saya tambah soalan lagi. Dia kata, kenapa kau ni duduk takbir, duduk memusing-musing ni? Macam mana pula ni kan? Itu saya tambah tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan kita lihat cara yang ketiga macam mana pula untuk diri kita semua tuan-tuan. Dengan kita mempelajari solat secara ilmiah, bukan secara zahir kita tengok orang. Maksud secara ilmiah itu ialah dengan secara praktikal. Seumur hidup kita mesti kena pelajari dan praktikal secara ilmiah. Apa dia? Praktikal kita, rokok tu macam mana, sujud tu macam mana, tangan nak letak macam mana. Jadi maknanya seumur hidup lah. Itu saya yang kata, bukan Nabi kata. Bukan Nabi kata, saya yang kata. Kalau seseorang itu, contohnya kita di peringkat usia remaja kita, maka ada tahsinul salat. Bila ada tahsinul salat, insya-Allah apabila ada dipraktikkan di dalam memperelokkan mana solat kita, insya-Allah dia akan lekat, dia akan tahu, dia akan ingat sampai mati. Semayang tu macam mana, step dia macam mana. Kecuali semayang mayat sajalah tuan-tuan. Jangan rokok pula kan. Tengok Allahu Akbar. Apa ni? Aku nak rokok tak boleh. Kenapa duk rapat-rapat sangat? Nampak sangatlah tu mana jahilun. Jahil murakkab. Maksud jahil murakkab ni bukan sebab apa? Kita ni tidak ada alasan lagi tuan-tuan rahmati Allah. Zaman kita ni tidak ada alasan lagi untuk mengatakan ilmu tak sampai pada diri kita tuan-tuan. Tak ada alasan. Kalau dulu alat komunikasi tidak ada, projektor pun tak ada, internet pun tak ada. Sekarang ni kalau kata kita ni confused dan kita tak reti, sebelum kita bertanyakan kepada ustaz-ustaz ataupun tuan-tuan guru, kita buka apa? Kau cakaplah apa benda pun dalam Tuan Guru Haji Google tu, semua dia akan keluar tuan-tuan. Apa dia Tuan Guru Haji Google tuan-tuan? Google lah. Ambil yang tu aja. Bab solat, dia akan keluar habis semua bab solat tuan-tuan. Peringkat yang pertama. Sebab apa? Kita dah ada kemudahan. Allahu Akbar. Jadi kalau orang tu melakukan solat dengan keadaan yang tidak membetuli apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau sudah berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kau tidak berusaha. Aku bagikan berbagai-bagai jadi makna khidmat. Aku berikan berbagai-bagai jadi makna kemudahan kepada engkau. Kau nak tengok benda lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi apa yang kita di sini ialah nak turun dah tu. Sebab apa nak habis dah. Lagi 3-4 minit lagi. Jadi metod sebut apa dia mau panggil apa sebagai untuk kita nak memudahkan kefahaman tuan-tuan. Untuk kita mempelajari jadi mana ilmu solat secara ilmiah, iaitu kepada buku-buku. Itu peringkat yang pertama sekali. Buku-buku ni tuan-tuan, masya-Allah. Macam-macam lah cara tu nak letak dekat mana tuan-tuan. Cara nak takbir tu letak macam mana tuan-tuan. Semua dah ada dah tuan-tuan. Cuma dipraktik dengan secara berseorangan, itu makna tidak memberikan keyakinan. Kita ambil tok guru seorang, ataupun kita pergi cari tok guru seorang, ataupun kita pergi masjid. Kalau kata ada tahsinul salat, maka kita pun pergi.
Apa yang aku buat itu mana alhamdulillah membetuli apa yang guru buat tadi ni. Jadi mana kita sudah ada saksi, iaitu guru-guru yang akan menyampaikan, dan guru itu ada orang yang sampai pula, dan guru itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebagai untuk memudahkan faham, bila seorang itu mengangkat takbir, contoh dia lah, yang mempelajari orang yang nak mengangkat takbir, dia akan membaca Allahu Akbar. Itu berkat yang pertama kita nak masuk, lepas tu kita berhentilah. Dia akan membaca Allahu Akbar. Betul ke tak? Betul lah. Dengan dimatikan kalimah akbar tadi ni. Dari mana dia tahu ketika mana kita nak membaca takbir itu perlu mematikan huruf akhir tu? Ia didapati daripada apa yang dia lihat daripada gurunya yang terdahulu. Walau bagaimanapun tuan-tuan, gerakan yang diajar oleh guru mestilah tidak pernah bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Yang kita duk buat tu semua betul belaka dah tuan-tuan. Cuma saya datangkan untuk nak memberikan peringatan supaya setiap perbuatan kelakuan di dalam solat itu semuanya ada nas. Kenapa kita perlu berguru tuan-tuan? Kenapa persoalan kita perlu berguru? Sebab apa? Kalau kita lihat di antara perkataan ulama, dia kata mengatakan bahawasanya innal isnada min khasaisi hazihil ummah. Kalau orang yang pakai ulama lah, kalau orang tak pakai ulama sesat dia kata. Sampai kita duduk wirid dah hilas tulid firdaus, dia kata ini semua bid'ah sesat belaka. Itu orang tak pakai ulama. Hari ini saya nak ceritakan, para ulama telah menyatakan bahawasanya innal isnada min khasaisi hazihil ummah. Sesungguhnya sanad yang kita duk ambil ijazah serban, yang kita duk ambil ijazah Fatihah, yang kita duk ambil ijazah ni serban. Saya ambil ijazah 10 kali dah serban, tapi tak pakai-pakai. Nak pakai ada serban dalam motor tu, dengan hujan ni tak ada nak berbelit dah. Buka pakai topi basah habis semua. Lepas tu naik pun basah habis tadi ni, pusing-pusing pakai tu masuk sini tuan-tuan. Okey, habis. Jadi maknanya ulama dia menjelaskan bahawa sesungguhnya sanad adalah di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dengan sanad itulah kita ada hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni bila kita ada ijazah, Allahu Akbar, aku ambil daripada guru ni dan aku ambil daripada guru lu, dia pula ambil daripada guru lu, sampailah silsilah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi untuk kita nak memperaihkan jadi mana hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi mana kita cubalah cari silsilah serba sedikit tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak memberikan kita manfaat, banyak memberikan hadis-hadis kita, nasihat kepada kita daripada dulu kita hidup tuan-tuan sampai kepada hari ini. Banyak kita memberikan manfaat, membanyak jadi mana hadis tersebut memberikan kita manfaat, dan kita buat dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita memperbanyakkanlah selawat kita dalam kereta, kalau atas motor. Kalau kata tak nak orang dengar tuan-tuan, bukan susah pun tuan-tuan. Naik motor kita selawat tuan-tuan, kita tak dengar orang kata, kita pun tak tahu kata orang tu dengar tuan-tuan. Kita naik motor saja kita berselawat tuan-tuan. Kita tak dengar apa yang kita selawat, tapi orang dengar tuan-tuan. Itu naik motor. Kalau naik kereta tuan-tuan, kita selawat, kita yang dengar, orang pun tak dengar tuan-tuan. Itu dalam kereta. Jadi maknanya tuan-tuan, saya pun datang sini duduk dalam hujan tuan-tuan pun kita berselawat. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Jadi mana sekarang ni lah
Bila kita nak sambut berapa hari lagi tuan-tuan, nak sambut yang mana hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kita menyambut mana silsilah ataupun hari birthday kita tuan-tuan, mana kita carilah silsilah Nabi daripada Muhammad sampailah keturunan Adnan tuan-tuan. Kita pula kita cari silsilah kita juga tuan-tuan. Saya nama Mukhtar bin Muhammad Isa bin Idris bin Haji Saman bin Haji Snawi bin 5 je boleh. Mana boleh, kalau lebih daripada 5 tu menipu dah tu. Wallahu alam. Setakat itu saja tuan-tuan yang terahmati Allah. Yang baik semua daripada Allah, yang kekurangan itu mungkinlah daripada kesalahan. InsyaAllah saya singgah bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.